Okey, Prof, kita dah dalam blok ketiga ni, Prof. Kita nak bagaimana kita nak merapatkan jurang-jurang. Tadi Prof mengatakan bahawa kita lihat ada kata pun jurang di antara pelajar lelaki kita dengan kata pun perempuan kita. Kita tahu universiti majoriti budak-budak perempuan hebatlah. Dia suka belajar sampai peringkat tinggi. Tapi budak-budak lelaki kita pun hebat juga, tetapi mungkin sistem yang ada ni tidak mampu untuk memberi tumpuan kepada mereka, untuk peluang kepada mereka. Jurang ekonomi misalnya, luar bandar, pinggir bandar, dalam bandar, kelas ekonomi misalnya, miskin, pertengahan dan juga yang boleh hantar ke sekolah-sekolah swasta, pergi tuition hebat dan sebagainya. Begitu juga dari sudut kata pun skill-skill anak-anak kita ni. Jadi bagaimana kita nak merapatkan semua-semua ini, Prof? Okay, memang keadaan sekarang kalau kita lihat jurang perbezaan memang wujud. Dari segi pencapaian, terutama sekali dalam bidang akademik. Pelajar wanita ataupun perempuan lebih cemerlang dalam bidang akademik berbanding dengan lelaki. Itu memang kita dapati sekarang ini. Kalau kita pergi ke universiti sendiri, umpamanya di UPSI, UPSI lah tempat kan. 75% wanita. Tinggi tu. Dan cuma 25% lelaki. Jadi kita nampak wanita. Tu dalam hal ni saya rasa kita perlu buat satu perancangan di peringkat sekolah untuk merapatkan jurang perbezaan ini, di mana kita perlu mikirkan bukan saja berkait dengan dalam proses pembelajaran ini, bukan saja berkait dengan hal-hal peperiksaan ataupun beri tumpuan peperiksaan yang bercorak akademik, tetapi lebih beri juga keutamaan kepada bidang-bidang kemahiran, skill based, di mana kita dapati pelajar lelaki kita lebih mirip kepada skill based. Di dalam hal ni kalau kita boleh mengadakan gabungan di antara teori dan praktis, di antara akademik dan juga kemahiran, saya rasa kita dapat memberi imbangan dari segi keupayaan pelajar yang terdapat di sekolah. Begitu juga kalau kita lihat dari segi mana kerajaan sekarang harus memberi pendidikan yang sama rata. Sama rata kepada semua, bandar ke, bandar tak perlu ke, pilih, tak perlu pilih. Mana ada semuanya diberi pendidikan yang sama supaya mereka ini berada pada tahap yang kita nak. Kalau kita nak berada pada tahap antarabangsa, mana kita kena memberi dari segi infrastruktur, dari segi gurunya, guru yang kita sedia mestilah bertaraf antarabangsa, dari segi kualitinya. Sebenarnya di UPSI kita dah menjalankan dah beberapa tahun dah kita memilih guru berasaskan kepada merit. Di mana pertama mereka terpaksa melalui ujian mersi. Kita nak pilih betulkah mereka ini cenderung akan jadi cikgu. Kalau mereka ini cenderung nak jadi cikgu, mana ujian itu sendiri dah menentukannya. Jadi dalam hal ini kita kena pilih, okey dah pas ujian ataupun dah lulus ujian ini, mereka kemudian kami interview. Kami interview dan juga mereka kena ambil lagi, iaitu kalau bagi bidang-bidang tertentu ujian khas. Umpamanya pendidikan jasmani dari segi fizikal dia. Jadi dalam hal ni kita nak pastikan dan tak ada kompromi. Tak ada kompromi. Mana kita nak pilih guru itu yang benar-benar melepasi segala ujian yang kita kenakan, dan lepas itu kita akan pilih based on merit akademik. Mana dia kita beri ke semua, kita cuba dalam pelbagai aspek dan akhirnya kita berasaskan merit, maka kita akan pilih pelajar berkenaan untuk masuki program kita. Satu lagi mungkin Prof Hassan, kita lihat bagaimana kita nak melihat kata pun anak-anak kita ini dari sudut kata pun skill-skill baru, dari sudut komunikasinya, ability untuk artikulasi dan sebagainya, kerana di dalam kelas itu adalah segala-galanya. Kalau guru-guru yang disediakan oleh universiti ataupun pusat-pusat ataupun perguruan dan sebagainya tidak mampu memberi bekalan yang sehebat-hebatnya kepada guru-guru kita, bagaimana mereka nak memberi satu dasar baru kepada anak-anak di dalam kelas kalau hanya mereka bergantung budak hebat pandai banyak dapat A, budak tak hebat selalu tercicir. Susah macam itu, Prof. Ya, sebab itu kita kena melihat pendidikan itu dalam perspektifnya yang menyeluruh, yang kita kata holistik itu. Sebab itu kalau kita lihat juga kan, pendidikan ini dia menjadi tajuk bicara semua orang. Bukan kalau kita cakap pasal kejuruteraan kan, ataupun politik ataupun apa undang-undang sebagainya, orang tertentu cakap-cakap. Tapi pendidikan ni semua orang nak cakap. Kan? Ialah kadang-kadang dia bercelaru juga, tapi sebenarnya dia adalah kerana dia penting pada semua pihak. Jadi dengan itu, kalau kita balik pada falsafah pendidikan negara tadi kan, dia hendak membentuk satu anak yang ataupun rakyat yang stabil, stabil dari segi moralnya,
akhlaknya, inteleknya, fizikalnya. Jadi balik pada soalan yang saudara Nazri tanya itu, kalau pendidikan itu menyeluruh, dia tak akan jadi begitu. Masalahnya sekarang ialah apabila kita melihat kejayaan di dalam pendidikan ialah kejayaan peperiksaan. Itu satu saja aspek. Dan Prof bukan senang nak ubah tu. Jadi kena faham lah perkara itu dan kena hayati. Selagi tidak ubah perkara ini, falsafah akan tinggal falsafah. Sebab itulah bila kita address isu ini dalam Convention akan datang itu, kita akan melihat dari semua bidang ilmu dan kita akan mengadunkan perkara itu. Kita tidak tahu sejauh mana kita boleh pergi, itu satu perkara lah. Tapi itu usaha kita kena buat. Itu balik pada persoalan tadi. Maka bagi saya, bukan bagi saya lah, sebenarnya bagi kita semua kan, pendidikan itu, bayangkan kalau seorang itu berjaya dengan cemerlang kan, tetapi dia mencuri. Contohnya kan, mencuri nanti kata dia tidak amanah umpamanya, dia songlak duit bank. Apa gunanya? Betul. Kan? Cemerlang apa itu namanya? Ataupun dia seorang yang semua A dapat, tapi contoh terlibat dalam gejala akhlak. Apa gunanya? Jadi untuk menjadi manusia tu, istilah manusia itu merangkumi apa yang kita bincangkan selama setengah jam. Jadi apa yang Prof harapkan selepas convention akan datang, adakah dikumpulkan semua idea-idea tersebut akan diserahkan kepada pihak kerajaan untuk melihat perkara-perkara yang boleh ditambah baik dan sebagainya? Kita tahu bahawa laporan awal ini masih membuka ruang kepada masyarakat untuk memberi idea dan juga pandangan serta komen mereka. Jadi dalam hal ini kita bagi MPN akan mengambil langkah ini. Makna dia kalau kita akan kaji apa yang tersurat dalam laporan awal ini, kemudian kita akan debatkan, bahaskan dan sejauh manakah ia berbeza daripada pelaksanaan selama ini dan adakah ia satu perubahan baru, satu anjakan yang kita boleh banggakan. Sebab apa kita nak bawa sesuatu itu, biarlah sesuatu yang boleh mendatangkan kebaikan kepada semua pihak. Jadi dalam hal ini kita kena kaji betul-betul supaya kita dapat menghasilkan suatu perubahan yang kita kendaki dalam sistem pendidikan negara. Terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Zakaria Kasa. Terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Hassan Basri. InsyaAllah kita akan membuat liputan ekstensif terhadap Convention Pendidikan Kebangsaan 2012 pada hujung minggu ini, anjuran Majlis Profesor Negara, dan juga jangan lupa saksikan ucapan yang bakal dilakukan oleh Yang Amat Perdana Menteri untuk laporan awal kajian semula pendidikan pada esok pagi, dan kita akan membuat lintas langsung dan juga secara langsung perasmian tersebut. Jadi terus bersama Esra Awani. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke Facebook kami, ke Twitter kami, ke email kami. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.